Kari ayam simple tapi sedap. Okey. Bahan yang diperlukan adalah bawang kecil, lengkuas, halia, ketumbar, cili ni, bawang putih. Tadi cili kering dan juga bawang putih. Ini untuk sayur saya gunakan bendi dan juga kentang, daun kari, serbuk kari. Ini 3 sekawan kayu manis. Ini 3 sekawan lah. Dan juga halba campur. Ini kita akan tumis lah pada mula-mula nanti. Kemudian santan dan juga bahan paling penting ayam. So first yang kita akan buat adalah kita akan blender dulu bahan-bahan yang ini. Okey, saya dah letak dalam blender. Okey, semua bahan-bahan dicampur dalam blender dan diletak air. Kita letak air jangan penuh sangat, hampir penuh cek dulu. Kalau tak cukup penuh, kita tambah lagi air. Okey, kita tambah air. Okey, dah cukup air. Okey, dah cukup air, kita blender. Okey, ni bahan yang telah di blender. Ketat pula nak buka. Okey, ini bahan yang telah di blender. Ini akan ditumis. Kita akan tumis sehingga pecah minyak. Okey, pastikan guna minyak yang banyak untuk menumis. Minyak yang banyak itu penting. First kita akan tumis 3 sekawan ini dulu dan juga halba campur. Minyak pastikan cukup panas. Bila minyak dah panas, letakkan 3 sekawan dan juga halba campur. Goreng seketika Jangan lama sangat, jangan sampai hangit. Kalau hangit nanti tak sedap kita punya kari ayam. Okey. Jangan terlalu lama Tolong tengok Jangan sampai hangit kita punya rempah 3 sekawan ni. Okey, kita tunggu. Okey, sudah okey, kita letak bahan tumisan yang telah kita blender tadi. Bahan blender untuk ditumis. Okey, tumis sehingga pecah minyak. Pastikan hingga pecah minyak Kalau tak pecah minyak, tak sedap. Saya akan tumis sehingga pecah minyak. Tunggu sehingga nampak betul-betul pecah minyak. Kita tunggu. Kemudian lepas jika dah pecah minyak, kita akan letakkan rempah kari kita. Okey, kita tunggu kita punya bahan tumisan pecah minyak Itu adalah rahsia utama memasak. Pastikan bahan-bahan kita pecah minyak. Jika tidak pecah minyak, memang tak sedap. Okey. Pastikan jangan sampai hangit Api sila guna api yang perlahan. Jangan terlalu kuat. Jangan kerana kita nak tunggu pecah minyak, kita punya bahan tumisan hangit. Sila godeh untuk pastikan kita punya bahan tumisan ini tidak hangit. Okey, nampak seperti sudah pecah minyak. Kita letakkan daun kari. Daun kari ini penting kalau untuk memasak kari. Okey, kita masak. Rempah kita punya bahan tumisan sehingga pecah minyak Pastikan sehingga pecah minyak. Itu adalah rahsia memasak. Okey, masak. Okey, nampak seperti sudah pecah minyak. Nampak cantik kita punya bahan tumisan. Okey, letakkan rempah kari. Boleh gunakan apa jenis jenama pun rempah kari. Saya guna jenis babas Okey, letakkan air sikit untuk mengelakkan kita punya rempah kari kita hangit. Okey, masak lagi rempah kari kita sehingga pecah minyak.
pastikan kita masak rempah kari sehingga pecah minyak. Bila dah pecah minyak, itu menandakan kita punya rempah kari telah masak. Jika tidak pecah minyak lagi, rempah kari kita tidak masak lagi. Dan jika kita teruskan memasak, kari tak masak, nanti kita akan sakit perut. Nanti masuk tandas berkali-kali ya. Okey, masak. Masak sehingga pecah minyak ya. Okey, nampaknya rempah kari kita telah pecah minyak. Kita tunggu sebentar ya. Nanti jika dah betul-betul cantik, dia dah pecah minyak, kita boleh letakkan bahan seterusnya. Kita tunggu ya, nampak cantik ya. Okey, letakkan ayam bila kita punya rempah kari telah pecah minyak. Letakkan bahan utama kita ya, ayam ya. Kalau nak gunakan ayam kampung, kena rebus lama sikit lah ayam ni. Kalau guna ayam bandar, sekejap je lah. Okey, godeh, gaulkan ya, supaya kita punya rempah sebati dengan ayam kita. Seterusnya, letakkan santan. Saya masak kari Melayu menggunakan santan. Kalau kari mamak, dia tak guna santan. Biarkan saja, terus masak air. Jadi kari Melayu kita gunakan santan. Okey, biarkan seketika ya. Okey, kita tinggali sudah letak santan. Okey, gaulkan ya supaya sebati. Okey, gaulkan. Pada waktu ini kita boleh kuatkan sedikit api ya. Okey, kita masukkan bahan, iaitu seterusnya ialah kentang. Kita masuk kentang awal sikit supaya kita nak pastikan kentang ini empuk. Nanti kalau kentang ni tak empuk, tak sedap lah kita nak makan. Okey, pastikan kita gaul supaya sebati. Jika air tidak cukup, kuah tidak cukup, kita boleh tambah air ya, untuk tenggelamkan ayam tersebut. Kemudian kita gaul lagi ya, sebatikan semua bahan. Kita tunggu ya sehingga kita punya kari masak ya. Okey, letakkan sedikit, 1 keping asam keping sepulang ya. Kalau suka masam boleh letak lebih, tapi saya hanya letak 1 saja ya. Kemudian kita letak gula. Seterusnya kita letak gula ya. Okey, gula 1 sudu ya, supaya kita seimbangkan bahan, seimbangkan rasa pedas dan juga ada rasa-rasa yang lain. Okey, gula dah letak. Okey, letak garam ya. Garam secukup rasa ya. Okey, garam. Nampaknya kari kita dah cantik ya. Okey, gaulkan semua bahan-bahan ya, supaya ia sebati. Okey, pastikan kari kita
cantik ya. Kalau ikut cara yang saya ajar daripada awal tadi, memang kari kita cantik ya. Okey, letak bahan cukup rasa sikit ya. Saya gunakan cukup rasa Saya tak gunakan Ajinomoto. Saya gantikan Ajinomoto dengan cukup rasa. Okey, gaulkan lagi ya. Macam apa masuk saus ni kemudian? Gaulkan. Sampai cakap je. Okey, kari kita sebenarnya sudah hampir siap ya. Berapa minit ni? Okey. Nampak cantik ya. Okey, kita biarkan. Kita biarkan seketika ya. Okey, bahan terakhir. Kita letak bendi, letak yang terakhir ya. Kita tak nak bendi kita ni terlalu lembut. Kalau kita letak awal-awal tadi nanti dia akan hancur. Jadi, kita letakkan yang paling akhir. Dalam 1 atau 2 minit sebelum kita tutup api nanti, kita letak bendi dulu. Okey. Nampak cantik Okey. Masa waktu ini api boleh dibesarkan ya, untuk kita masakkan kari kita. Tapi jangan terlalu besar ya. Agak-agak. Kita tak nak kita punya kari nanti hangit di bahagian bawah. Okey, biarkan seketika. Kita tunggu kari kita masak. Ini pun dah kari kita pun dah hampir siap ni. Okey. Ini adalah teknik saya memasak. Saya nak tahu kita punya kari dah masak atau belum. Saya akan belahkan kentang itu dengan sudip tu. Jadi kentang tu dah lembut, mana kari ayam kita sudah masak. Okey. Kita tunggu ya. Okey, nampaknya kari kita sudah masak. Bahan-bahan dia pun nampak cantik ya. Okey. Kita tunggu sebentar ya. Masa ni bolehlah kita ambil sudu, kita rasa macam mana punya masin. Okey tak dengan kita punya lidah. Kalau tak cukup masin boleh tambah garam. Kalau dah okey, ambil sudu, kita rasa okey tak. Kalau dah okey, garam dia okeylah. Kalau tak cukup, boleh tambah garam je. Okey, dah nak hampir siap untuk makan. Boleh dimasak tengah hari, malam, pagi pun boleh. Jika di Kelantan, pagi-pagi pun orang makan nasi berlauk. Okey. Okey, nampaknya kari kita dah siap Okey, ini kari sudah siap. Boleh cuba ya. Nampak cantik kan? Siap, saya cuba ya.